Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata rahatan lil mu'minin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menjadikan salat sebagai kerehatan buat hamba-Nya yang beriman. Mari pada sesi kali ini kita membicarakan satu perkara yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita, iaitu salat. Selagi kita tak mati, selagi itulah kita kena bercakap soal salat. Tuan-tuan yang saya kasihi, satu hadis Nabi yang sangat masyhur kita dengar, yang berbunyi, As-salatu imaduddin. Sembahyang adalah tiang agama. Maknanya sembahyanglah yang menentukan lahirnya papan, zinc, dinding, dan lahirlah dari dalamnya perhiasan-perhiasan dalam rumah itu. Tapi pada kali ini, saya nak bawa tuan-tuan melihat tiang dalam konteks tiang kepada pokok-pokok kehidupan kita. Katalah ini dikatakan akar. Ya, akar dalam kehidupan kita ini adalah persoalan akidah. Ya, persoalan iman yang dikatakan belief system kita. Tetapi tuan-tuan, iman ini mesti dibuktikan. Apa bukti pertama iman kita kepada Allah? Iaitu solat. Maka solat inilah yang dikatakan sebagai tiang. Jelmaan yang membuktikan betul ke ada benih iman di dalam hati kita, maka solatlah buktinya. Karena itu kalau ada orang berkata, saya ni sebenarnya hati baik, saya sangat beriman, yakin dengan Allah. Walaupun saya tak semayang macam ni, jangan cabar iman saya. Tuan-tuan yang saya kasihi, boleh tak terima cakap orang macam ni? Sebenarnya tak boleh. Sebab bukti keimanan itu tidak muncul dalam kehidupan dia. Ya, baik, tuan-tuan, maka tiang inilah yang dikatakan solat. Tiang utama kepada pokok. Maka lahirlah dahan besar. Ya, maka dahan besar ini saya katakan sebagai zakat, sebagai haji, sebagai saum. Kemudian lahirlah ranting-ranting besar. Ranting-ranting besar inilah tuan-tuan kita namakan sebagai tuntutan fardu kifayah ataupun kita punya way of life yang lain. Sistem hidup, sistem pendidikan, sistem perubatan, sistem ketenteraan, sistem ekonomi, sistem keuangan. Baik. Kemudian setelah kita bangunkan sistem-sistem ini, jangan lupa ada satu perkara yang sangat besar perlu kepada pokok. Apa dia? The daun. Daun inilah yang dikatakan amalan-amalan sunat. Amalan-amalan sunat yang terlalu banyak. Bila pokok kita akar ada, batangnya sangat cantik, dahan besar ada, dahan kecil ada, daun ada, maka pastilah pokok kita akan melahirkan bunga. Bunga di sana, bunga di sini, dan akhirnya buah. Dan inilah tujuan kita tanam pokok. Tuan-tuan, adakah orang berkata, saya tanam pokok tapi saya tak ada tujuan apa-apa, saya saja tanam? Mustahil. Setiap orang tanam pokok mesti ada tujuan. Begitulah. Kenapa kita beriman kepada Allah? Ya, kenapa kita solat? Mesti ada tujuan. Kita inginkan buah dalam kehidupan kita. Maka buah dalam kehidupan inilah, bunga ini dikatakan sebagai akhlak. Bunga dikatakan akhlak, ya, sebab orang senang dengan akhlak, ya. Kemudian buah inilah yang dikatakan halawatul iman, kemanisan iman. Bila kita beriman kepada Allah, kita nakkan kemanisan iman. Apa kemanisan iman? Iaitu rasa cinta kita kepada Allah. Ya, ikhlas dalam amalan kita terhadap Allah SWT. Ikhlas. Maka ikhlas dan cinta inilah dikatakan rasa buah kepada iman kita. Tuan-tuan yang saya kasihi, kerana itulah tuan-tuan ya, mustahil kada ada orang kata, ya, iman saya kuat, tapi ya saya tak sembahyang tak apa. Yang penting iman kuat. Tuan-tuan yang saya kasihi, orang macam ni kalau umpama pokok macam inilah pokok dia. Pokok yang hanya ada akar. Walaupun mungkin satu segi dia kuat zakat, ya, maka bila zakat ni maknanya tumbuhlah dia daun dari satu ranting. Kemudian dah satu sesi lagi dia berpuasa. Kemudian satu masa yang lain pula dia melakukan jihad, infak dia. Masya Allah, hebat. Tapi tuan-tuan dia tak dirikan sembahyang. Maka kalau umpama pokok, inilah pokok ni. Apa kita nak namakan pokok ni tuan-tuan? Agak pokok-pokok macam ni berbuah tak? Dia tak akan berbuah.
Kerana ini pokok halimunan namanya. Ya, maka seluruh amalan-amalan kita yang lain, sedekah, puasa, zakat, haji, kita bangunkan sistem muamalah, bangunkan sistem jihad, bangunkan sistem pendidikan, tanpa apa dikatakan tiang teras. Apa tiang teras ini? Inilah yang dikatakan solat. Maka mustahil, ya, kehidupan kita itulah yang lain yang diterima oleh Allah SWT. Karena itulah tuan-tuan yang saya kasihi, solat yang kita dirikan ini adalah penentu sama ada seluruh amalan lain ini Allah terima ataupun tidak. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama, amal pertama yang ditanya oleh Allah nanti di hari akhirat adalah solat, sembahyang kita, ya, kepada Allah SWT. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh menjaga solat, ya, karena solatlah yang menentukan amalan lain kita diterima oleh Allah. Baik tuan-tuan yang saya kasihi, andainya tazkirah singkat ini memberikan manfaat, silalah share dan like. Mudah-mudahan kita dapat memanjangkan peringatan-peringatan kepada orang yang lain, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.